topik sebelum ni, iaitu iaitu sumber manusia. Cikgu stop dekat sumber manusia, iaitu daya saing. Iaitu ada beberapa faktor kemampuan perniagaan untuk bertahan dalam sesebuah industri, iaitu faktor kewangan, faktor sumber manusia, dan juga seterusnya hari ini adalah faktor yang ketiga, iaitu teknologi. Faktor teknologi, bagaimana ia mempengaruhi sesebuah perniagaan berdaya saing dan mempertahankan perniagaan dia untuk sentiasa berada dalam sesebuah industri. So, faktor teknologi ini memainkan peranan yang sangat penting untuk memberikan sumbangan kepada dunia perniagaan. Ada aspek apa? Aspek pertumbuhan, keuntungan dan mengekalkan kedudukan perniagaan dalam pasaran. So, teknologi maklumat dan komunikasi adalah salah satu teknologi lah. Itu melahirkan era perdagangan yang berkonsepkan internet. Contohnya sekarang e-perdagangan, e-perniagaan, e-kerajaan, e-pemasaran, dan sebagainya. So, teknologi ni sebenarnya memberi sumbangan dari segi menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan cepat, cekap dan berkualiti. Namun begitu, penggunaan sesuatu teknologi, terutama teknologi terkini, memerlukan pelaburan yang besar. So, kelebihan teknologi membolehkan sesebuah perniagaan mendapat kelebihan berbanding dari perniagaan yang tidak menggunakan teknologi. So, hal ini seterusnya membolehkan perniagaan terus beroperasi dalam jangka masa panjang. Seterusnya share pasaran. Apa itu share pasaran? Share pasaran adalah merujuk kepada bahagian atau peratus penguasaan jumlah pengguna yang membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan dalam pasaran berbanding dengan pesaing. So, setiap organisasi perniagaan ni akan berusaha untuk meningkatkan share pasaran masing-masing dalam sesuatu pasaran. So, perniagaan yang berjaya menguasai share pasaran yang paling besar, yang terbesar, memperoleh pendapatan yang tinggi hasil daripada jualan. Maksudnya sesebuah perniagaan dia akan berdaya saing untuk mendapatkan share pasaran yang terbesar sekali dalam sesebuah jenis perniagaan. Contoh perniagaan yang mempunyai share paling terbesar lazimnya akan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin macam ketua dalam pasaran perniagaan tersebut lah. So, semua tindakan pemasaran akan diikuti oleh pesaing yang lain. So, malah perniagaan tersebut boleh mempengaruhi tindakan pesaing yang lain. Iaitu pasaran yang perniagaan yang mempunyai share terbesar dalam perniagaan tersebut. Contoh dia seperti berikut. Tengok rajah tersebut. Perniagaan maju sukan 60%, perniagaan A 35% dan perniagaan B 15%. Actually apa yang dimaksudkan dengan gambar rajah di atas ni, carta pie. So, rajah di atas ni sebenarnya menggambarkan kadar peratusan share pasaran yang wujud bagi perniagaan yang berkaitan dengan kasut sukan dekat negeri Sabah. So, perniagaan maju sukan telah berjaya menguasai sebahagian, lebih berseparuh, nampak? Berkaitan dengan kasut sukan di negeri Sabah, iaitu share pasaran dia adalah 60%. Maksudnya 60% orang yang membeli kasut sukan adalah membeli di perniagaan maju sukan. So, hal ini bermakna 60% daripada keseluruhan pengguna kasut sukan yang ada di negeri Sabah untuk membeli di perniagaan maju lah. So, perniagaan A pula berjaya menguasai share pasaran sebanyak 35%, manakala perniagaan B menguasai sebanyak 15%. Inilah maksud yang dimaksudkan daripada dengan share pasaran. Seterusnya adalah jualan. Apa maksud jualan? Seperti kita sedia maklum, maksud jualan adalah satu transaksi jual beli yang berlaku antara penjual dan pembeli dalam memenuhi keperluan dan kehendak yang memberi faedah kepada kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli. So, kena hafal terus maksud jualan. Satu transaksi jual beli yang berlaku antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kehendak dan keperluan yang boleh memberi faedah kepada kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli. So, dua-dua kena memberi faedah, iaitu penjual dapat keuntungan, pembeli dapat barangan tersebut, faedah atas barangan. So, faedah yang diperoleh penjual ialah mendapat keuntungan, sementara pembeli mendapat kepuasan. Seperti yang cikgu dah maklum tadi lah.
So penjual boleh menggunakan pelbagai strategi promosi seperti buat jualan murah, diskaun harga, bagi sampel, buat peraduan dan sebagainya. So jualan murah ialah harga barang yang diturunkan pada musim tertentu. Contohnya musim perayaan, musim Christmas ke, Hari Raya ke, Deepavali ke, Tahun Baru Cina, semua akan ada sale. Kita panggil itu jualan murah. Diskaun harga pula pengurangan harga daripada harga asal berdasarkan peratus yang telah ditetapkan. Contohnya diletak berapa? Sini diskaun harga contoh 50%. So kita akan dapat harga barang tersebut 50% lebih murah daripada harga asal. Betul? So itu adalah diskaun harga. Apa maksud sampel pula? Sampel ialah sampel pula adalah pemberian. Pemberian satu contoh produk yang diberi secara percuma supaya pengguna boleh mencuba barangan tersebut dulu sebelum dia membeli. So sampel ni sebenarnya dapat mempengaruhi pengguna untuk membeli produk tersebut. Biasa sampel dia akan beri dalam bentuk yang kecil saja. Cuba. Itu saja sampel dia bagi. So bila kita terpengaruh, kita akan membeli barang tersebut bila kita berpuas hati dengan sampel yang dibekalkan. Peraduan pula ialah menggalakkan pengguna membeli produk dengan nilai tertentu supaya melayakkan pengguna tersebut memasuki sesuatu peraduan dengan menawarkan hadiah yang menarik. Contohnya kena beli Milo berharga RM30 ke atas, barulah dapat borang peraduan, contoh peraduan memenangi televisyen. Jadi mak-mak pun semua belilah Milo tersebut untuk mendapat kelayakan diri untuk menyertai peraduan untuk mendapatkan TV contoh. Penyediaan perkhidmatan. Apa itu penyediaan perkhidmatan? Penyediaan perkhidmatan ni adalah aktiviti yang ditawarkan oleh perniagaan kepada pelanggan yang bertujuan untuk menarik minat pengguna agar membeli barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. So antara perkhidmatan yang disediakan adalah seperti pembelian dalam talian, penghantaran barang ke rumah, kemudahan pembayaran dan membaik pulih jika barang mengalami kerosakan. Apa itu contoh penyediaan perkhidmatan? Itu dia tak jual barang, dia tak ada barang tapi dia jual barang orang. Maksudnya barang peniaga-peniaga lain dibuka jualan dalam talian, contoh Zalora, GoShop, 11 Street, Lazada, Lelong, ni apa tak tahulah. Semua jenis tu lah. Maksudnya pelbagai lagi boleh tambah, contoh-contoh dia banyak sebenarnya. Ni adalah salah satu proses perkhidmatan penghantaran barang. Contoh bila kita beli online, kita buat tempahan dulu. Perlu buat tempahan dulu. Lepas tu dia akan menerima tempahan tersebut. Lepas tu dia membawa tempahan ke lokasi, iaitu melalui delivery lah. Bolehlah pakai apa-apa, pos laju dan sebagainya. Lepas tu barulah menghantar tempahan kepada pembeli. So ni adalah proses dia lah. Ni proses sangat simple. The end of topik ni, iaitu topik 3.5 part 2. Part 1 boleh review balik video yang sebelum ni. Cikgu akan ajar 3.6 di video yang seterusnya.